Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang segak bergaya, yang berusaha Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya, Encik Jamaluddin bin Yusof, serta para pentadbir yang dihormati barisan para guru di hadapan saya yang hebat dan komited dalam menjalankan tugas demi agenda penjadian murid yang kita impikan bersama. Seterusnya, semua hadirin yang dimuliakan. Alhamdulillah, kesyukuran dipanjatkan kehadrat ilahi kerana dengan izinnya jua dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk sebuah diskusi yang berguna pada perkiraan saya berkenaan satu tajuk yang penting kepada kita sebagai guru yang terlibat dalam profesionalisme keguruan ini, iaitu etika guru dan beberapa isu etika yang berlaku dalam profesi keguruan ini. Pagar teguh di Bina Baru, padu berdiri di tepi istana, besar sungguh jasa guru, ilmu diberi bagai permata. Okey, baiklah. Pasti semua sudah tidak sabar untuk meneruskan agenda kita ini. Tetapi, sebelum saya meneruskan kepada isi perbincangan kita yang menarik pada hari ini, bolehlah kiranya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya, Arwah Safura binti Muhammad Adam, kini bertugas sebagai Pegawai Tata Tertib Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada hari ini, saya ditugaskan untuk menyampaikan beberapa perkara berkaitan isu etika yang sangat berkait rapat dengan amalan profesionalisme keguruan. Para guru yang dikasihi sekalian, etika. Satu perkataan ringkas yang pun membawa makna yang sangat signifikan. Etika ini dapat diterjemahkan sebagai kepercayaan ataupun tanggapan terhadap sesuatu perkara, sama ada ia benar, salah, baik atau buruk. Manakala, menurut Kamus Dewan edisi ketiga pula, etika bermaksud ilmu berkaitan prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau satu kumpulan. Ia juga melibatkan tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Oleh itu, etika profesional pula membawa maksud semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban, peranan nilai serta tingkah laku profesion dalam masyarakat. Begitu juga dengan profesion keguruan yang mana mempunyai kod etika keguruannya yang tersendiri dan perlu difahami dan dihayati oleh semua yang bergerak pendidik. Etika perguruan ini bila membawa maksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. Okey, sebelum kita pergi kepada perbincangan kita secara lebih lanjut, suka untuk saya kongsikan dahulu amalan profesionalisme, amalan nilai profesionalisme keguruan yang terangkum dalam Standard Guru Malaysia Standard 1. Ia terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama domain diri, yang kedua domain profesional dan yang ketiga domain sosial. Okey, mari kita tengok yang pertama. Domain diri. Apa? Domain diri ini merujuk kepada pegangan nilai dalam diri guru yang sedia ada dan patut dikembangkan bagi mencapai matlamat sistem pendidikan negara sendiri. Sebagai contoh adalah seperti amanah, budi bahasa, pertimbangan rasa dan sebagainya. Okay, seterusnya kita terus kepada yang kedua, iaitu domain profesional. Domain profesional pula merujuk kepada pegangan nilai yang patut diamalkan secara telus oleh guru dalam menjalankan tugasnya sebagai
seorang guru yang profesional, seperti kecintaan kepada profesi, integriti, kerja berkesukaan dan sebagainya. Bahagian terakhir pula ialah domain sosial. Domain sosial yang mana ia merujuk kepada peranan guru sebagai ejen sosialisasi dan penjana modal yang memfokuskan kepada patriotisme, kemahiran sosial, semangat bermasyarakat dan yang seangkatan dengannya. Para guru dan sidang hadirin yang saya muliakan, mutakhir kini kita lihat terdapat pelbagai isu yang timbul berkenaan pelanggaran etika dalam profesi keguruan ini. Ini telah menjatuhkan martabat seorang guru dan telah menerima pelbagai komen dan kritikan daripada pelbagai pihak. Berikut adalah aspek isu-isu etika dalam profesi keguruan ini, iaitu kesantunan guru, kepedulian guru, penampilan guru, berniaga di sekolah, pengurus masa dan yang terakhir adalah pengurus kewangan. Baiklah, pada hari ini saya akan datangkan antara realiti isu semasa yang berlaku dalam kod etika perundangan keguruan ini, iaitu etika pemakaian yang tidak sesuai ataupun tidak sopan, dan yang kedua adalah rotan murid perempuan dan yang ketiga adalah guru lambat hadir ke sekolah. Okey, bagi isu yang pertama iaitu pemakaian yang tidak sesuai. Okey, pemakaian yang tidak sesuai ia adalah termasuk dalam aspek isu etika, aspek penampilan guru. Okey. Antara isu pelanggaran etika yang berkaitan dengan pemakaian yang biasa kita lihat adalah sebagai contoh, okey, bagi guru lelaki, sebagai contoh adalah antaranya ialah tidak memakai tali leher dengan kemas, lepas tu kemudian memakai kemeja berlengan pendek dan juga tidak memakai baju yang sesuai mengikut situasi dan kepentingan. Bagi guru perempuan pula, memakai baju yang agak ketat, lepas tu memakai baju yang berwarna terang sehingga mengganggu pembelajaran dan seterusnya, kasut yang tidak sesuai, mungkin sandal, slipper atau heel yang terlalu tinggi. Okey, di sini berikut adalah contoh surat perkeliling yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan berkaitan tata cara pemakaian guru lelaki. Perkeliling ini dikeluarkan berikutan didapati terdapat guru lelaki gemar memakai jubah ketika hadir bertugas. Okay. Okay, kemudian kita lihat slide seterusnya, iaitu satu isu yang pernah tular di media sosial kira-kira beberapa tahun yang lalu. Okey, isu ini bermula apabila penjaga kepada salah seorang murid memuat naik gambar guru tersebut yang memakai kebaya pendek dan tidak sesuai di medium Facebook. Pakaian tersebut agak ketat dan mampu memberi kesan buruk pada perkembangan suasana pelajaran murid. Dan melalui perkongsian itu, ia telah mendapat pelbagai reaksi daripada pelbagai pihak, sama ada secara positif dan juga negatif. Okay, di sini saya kongsikan sedikitlah beberapa reaksi masyarakat melalui komen di perkongsian itu. Rata-rata mengkritiklah kerana kita mempunyai etika pemakaian. Okay. Seterusnya, jadi melalui isu yang saya bentangkan tadi, jadi kita perlu diingatkan seorang guru perlu sedar dan ingat guru juga adalah sebagai penjawat awam dan oleh itu pasti terikat dengan peraturan dan etika sebagai penjawat awam. Itu
tengok peraturan yang terdapat. Itu di dalam peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib pindaan dari 2, bahagian 2, tata kelakuan. Pernyataan pada perkara 6 dalam kurungan 1 yang berbunyi, seorang pegawai yang bertugas adalah sentiasa berpakaian dengan sepatutnya mengikut apa-apa yang ditentukan oleh kerajaan seperti yang termaktub dalam Warta Kerajaan A1 26 246 27 2002. Okey. Jadi di sini saya paparkan warta yang saya sebutkan tadilah. Okey, terusnya kita tengok pula pada perkeliling iaitu yang bertajuk peraturan pakaian guru di sekolah, pesyarah di maktab perguruan, politeknik, lain-lain pegawai dan kagitangan perkhidmatan pelajaran di pejabat pelajaran daerah atau bahagian Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran. Kita tengok pada sini, pakaian guru tersebut memang menyalahi seperti yang termaktub dalam surat perkeliling ikhtisas bilangan 6 1985 sebagai ikut perkara 3.1.2 peraturan pakaian ketika bertugas di bilik darjah atau kuliah bagi guru perempuan. Perbezaannya adalah pakaian kebangsaan atau pakaian kaum masing-masing dan lain-lain jenis pakaian yang sesuai dan tidak mencolok mata. Ini membuktikan boleh pakai baju kebangsaan, kebaya, kurung dan sebagainya, tetapi mestilah tidak menjolok mata. Itu yang penting. Untuk itu yang nak ditekankan dan digariskan di sini. Okay, jadi saya paparkan apa yang keliling tadi. Inilah dia. Okay. Oleh itu melalui pernyataan kita tengok tadi, memang terbukti guru tersebut telah melakukan kesalahan etika pemakaian seperti yang telah digariskan. Okay. Di sini saya tunjuk etika pakaian pejabat awam. Tengok. Nak pakai kot macam tu. Pakai baju kebangsaan. Pakai kemeja, tali leher, tak ada masalah. Pakai baju batik. Okey. Asalkan tidak menjolok mata. Okey. Seterusnya, bagaimana cara atau jalan penyelesaian yang boleh kita ambil bagi mengelakkan perkara ini berulang-ulang. Okay, supaya tidak tiada lagi isu ini dalam kalangan guru dan dalam profesi kita ini. Iaitu, saya datangkan 4 cadangan solusi penyelesaian lah bagi isu ini. Itu pertama adalah bermula dengan, yang paling penting ialah sebenarnya bermula dengan diri guru itu sendiri sebenarnya, kesedaran dalam diri guru itu sendiri sebenarnya. Setiap guru harus sedar bahawa mereka terikat dengan etika yang telah ditetapkan. Okey? Okay, seterusnya guru perlu tahu mereka adalah qudwah atau contoh ataupun role model kepada pembentukan akhlak dan sasiah generasi akan datang. Maka wajarlah mereka menunjukkan akhlak dan penampilan yang terbaik kepada murid-murid supaya menjadi contoh ikutan dan agenda kemenjadian murid itu dapat dicapai. Okey, yang ketiga, pihak atasan atau pentadbir juga perlu mengikuti peraturan dan etika yang ditetapkan supaya menjadi contoh dan ikutan kepada para guru yang lain. Kerana apa saya bawakan poin ini adalah kerana hasil dapatan kami terdapat juga pentadbir yang agak tidak serius mengambil isu inilah. Jadi bila pentadbir tidak mengambil serius, bagaimana guru-guru yang lain akan ikut kan? Jadi dia akan membawa pada isu lain lah. Kenapa yang mereka lebih tinggi boleh buat, kenapa tidak? Macam tu lah. Jadi yang terakhir, pihak kerajaan atau kementerian juga perlu mengambil tindakan yang lebih tegas kepada guru yang didapati tidak serius dalam
menitikberatkan etika perguruan ini. Okey, jadi itulah antara solusi yang boleh kita ambil perhatian dan contoh, untuk mengelakkan isu-isu etika, pelanggaran etika ini berlaku. Okey, para guru yang saya hormati sekalian. Seterusnya, isu kedua yang saya ingin kongsikan bersama pada hari ini adalah berkenaan hukuman rotan kepada murid perempuan. Isu ini adalah berkait rapat dengan dengan isu aspek kepedulian dan kesantunan guru. Hukuman rotan ini adalah antara hukuman yang amat popular ketika dipakai suatu ketika dahulu berbanding sekarang. Tapi tidaklah mengatakan bahawa sekarang tidak menggunakan. Masih terdapat para guru yang menggunakan kaedah ini sebagai untuk menjalankan hukuman. Pada pandangan peribadi saya tidaklah menafikan rotan adalah salah satu bentuk hukuman yang juga mampu memberi impak dan kesan baik kepada murid, kerana ia akan memberi kesakitan dan mengelakkan daripada murid tersebut mengulangi kesalahan yang sama. Namun begitu, ia perlulah dilakukan dengan tata cara yang tertentu supaya tidak membawa kepada masalah yang tidak diingini. Atas sebab ini, Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 7/2003 kuasa guru merotan murid telah dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia supaya hukuman menggunakan kaedah rotan dapat berjalan sebaiknya. Sekarang mari kita lihat sorotan salah satu isu yang pernah tular berkenaan dengan rotan murid perempuan pada tahun lepas. Pada Selasa 25 Jun 2019, tular kes seorang remaja perempuan di rotan guru selepas didakwa murid terbabit mengeluarkan perkataan biadab dalam bahasa Cina yang bermaksud Cik Pondan. Kemudian laporannya telah dikeluarkan oleh Akhbar Sinar Harian. Isu ini tular di media sosial apabila ibu pelajar tersebut telah memuat naik satu video yang di mana dia telah menyerang guru yang merotan anaknya itu. Ibu murid perempuan itu juga telah membuat laporan polis di Balai Polis Tun Aminah, Sekolah Johor. Menurut laporan guru tersebut, merotan pelajar berkenaan di bahagian lengan dan paha sehingga bergerak. Seterusnya, Pejabat Pendidikan Daerah PPD Johor Bahru dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Johor juga telah menjalankan penyiasatan mengenai kes tersebut dengan kerjasama pihak polis. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM juga menegaskan akan melakukan siasatan sebaik mungkin supaya kedua-dua pihak mendapat keadilan. Di sebelah kanan tu saya paparkanlah salah satu kenyataan media oleh mantan Menteri Pendidikan pada ketika itu iaitu Dr. Mazli Malik mengenai isu ini. Seterusnya, dan kes ini berakhir dan selesai apabila kedua belah pihak iaitu murid dan ibunya bersama guru berkenaan berdamai dan memohon maaf sesama mereka. Pertemuan damai ini adalah hasil usaha pelbagai pihak termasuk JPN yang mahu sebelumnya kes itu itu dapat diselesaikan tanpa melibatkan undang-undang lah dan administration lah melanggar PT. Jadi ibu murid terlibat juga dia menarik balik laporan polis berkenaan insiden ini sehari selepas dia dibuat. Namun begitu, menurut pihak polis, kes ini tetap akan dijalankan siasatan mengikut Seksyen 34 Kanun Kesihatan iaitu sengaja menyebabkan kecederaan. Cuma kita lihat, di dalam Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 7/2003
Kuasa guru merawatan murid telah tertulis bahawa salah satu pelajar dibahagikan kepada 3, iaitu kesalahan berat, kesalahan sederhana dan kesalahan ringan. Okay, terdapat 35 kesalahan berat telah digariskan yang boleh membawa kepada hukuman rotan punggung menggunakan rotan ringan dengan maksimum sebanyak 3 kali jika didapati bersalah. Okay, sebenarnya sebelah kiri itu saya angkat itulah yang apa yang digariskan itulah dalam sekeliling tu, saya tunjuk lampirannya. Okey. Okey, antara kesalahan yang dikategorikan sebagai kesalahan berat, yang mana kesalahan berat tadi yang boleh membawa kepada hukuman rotan tadi, okey. Antaranya ialah biadab terhadap guru, pengawas dan murid lain. Okey, jadi kalau kita lihat pada pernyataan ini, guru tersebut tidaklah bersalah lah kiranya kan. Sebab murid melakukan biadab terhadap guru dan boleh jatuhkan hukuman rotan. Okey, tapi sebelum tu, okey, mari kita lihat lebih dahulu pada peraturan 5 Ordinans Pelajaran 1997 yang tertulis tafsirannya. Ini, hukuman rotan adalah tidak dibenarkan untuk murid perempuan dan hukuman kepada murid lelaki adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang ringan di tapak tangan atau di punggung yang berlapik dengan pakaian di bawah kuasa guru besar. Okey. Okay. Jadi ini menunjukkan berdasarkan yang saya bentang tadi, menunjukkan bahawa guru sama sekali tidak boleh merotan pelajar perempuan lebih-lebih lagi di bahagian badan. Dengan adanya etika ini, pihak guru tidak boleh menjatuhkan hukuman sewenang-wenangnya melebihi apa yang diperuntukkan. Dan kuasa merotan juga adalah kepada guru besar. Dan sebenarnya guru besar boleh juga menurunkan kuasa merotan kepada guru tertentu melalui surat persetujuan. Mesti melalui surat dan keterangan lah. Baru boleh ada kuasa saya guru besar untuk rotan. Okey. Okey. Jadi suka juga saya untuk kongsikan lah pendapat saya, pendapat peribadi saya berkenaan isu ini adalah tanpa menyeberangi mana-mana kedua pihak lah. Kedua-dua pihak bagi saya bersalah. Misalnya kerana sebenarnya amat tidak wajar lah. Tidak patut kepada seorang murid mengeluarkan kata-kata tidak beradab dan agak kesat kepada seorang guru. Okay. Dan guru pula tidak perlulah menjatuhkan, guru perlulah menjatuhkan hukuman mengikut akta yang telah ditentukan, bukanlah dengan emosi. Setakat peruntukan yang telah ditentukan. Okay. Okey. Seterusnya, setelah isu kita tengok tadi, bagaimanakah cara penyelesaian supaya benda ni tidak berlaku lagi ya. Okey, kita tengok. Okey, jadi penyelesaian dia saya bawakan 3 lah cadangan penyelesaian atau idea penyelesaian lah. Guru perlulah menghayati nilai agama dengan baik supaya lahirnya sifat sabar dalam mendidik murid-murid yang pelbagai ragam. Lebih lagi pada era milenial kini. Saya faham cabaran guru pada zaman kini sangat tercabarlah. Cabarannya lagi besarlah dengan pelbagai ragam dan situasi dan banyak murid pun lebih terdedah kepada macam-macam kan sekarang. Jadi memang besar cabaran dia untuk guru-guru zaman sekarang. Tapi jadi kenapa saya kata sabar? Okay. Kerana melalui sifat sabar ni akan guru mungkin akan memberi nasihat-nasihat berguna, nasihat yang penuh sopan santun, kasih sayang, dan jadi lambat laun mesti akan menambah hati murid dan guru akan menjadi role model lah kepada murid-muridnya.
seterusnya, guru mestilah bijak dalam mengawal emosi dan tekanan kerja, iaitu dengan tidak mencampur adukan tekanan kerja dengan ketika sesi sang murid. Misalnya ketika sesi pembelajaran bermula, segala masalah dan ketidakstabilan emosi ditinggalkan seketika. Bak kata seperti gantung di pintu kelas. Gantung di pintu kelas sebelum masuk. Biar gantung dahulu kita ambil. Okay. Okey. Pengurusan masa. Satu lagi, pengurusan masa yang bijak penting bagi seorang guru. Jika guru mempunyai masalah berlarutan, segeralah mencari pertolongan menuju ke kaunselor atau yang sewajarnya lah. Okey, bagi poin terakhir pula, saya ingin memujilah usaha para guru sekolah ini yang mana dalam makluman saya, sekolah ini sangat aktif menjayakan agenda pembukaan amalan nilai murni dalam diri setiap murid, setiap aktiviti ceramah, program sosial unggul murid semua dan rekod amalan baik dan rekod amalan baik lah. Dan banyak lagi lah yang saya dapat makluman. Dan ini adalah satu usaha yang sangat baik kerana ia adalah salah satu penyelesaian bagi mengenai isu di atas ulang. Bila terlahirnya murid-murid yang berakhlak, dia akan terhindarlah benda-benda macam ni. Okey? Okay. Barisan para guru dan hadirin yang dikasihi sekalian. Dan isu yang terakhir yang saya akan kongsikan pada hari ini adalah isu guru datang lewat ke sekolah. Isu ini adalah termasuk dalam aspek pengurus masa. Okay. Di sini saya paparkanlah salah satu isu yang pernah sampai dalam rekod kami lah. Jadi, isunya bermula beginilah. Seorang guru didapati kerap datang lewat ke sekolah berdasarkan rekod mesin cap jari kehadiran dengan alasan yang tidak munasabah. Dan guru terbabit memberi alasan bahawa jarak rumahnya yang jauh dan terpaksa menempuh kesesakan lalu lintas merupakan punca perkara itu berlaku. Dan dia juga perlu menguruskan anak-anak yang terlebih dahulu ke sekolah. Okay? Itu alasannya. Okay? Seterusnya. Perbuatan tadi ditafsirkan sebagai tidak bertanggungjawab dan menyalahi Peraturan 4 dalam Perumahan 2 dan Perumahan C, Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993 seperti berikut. Itu 4 dalam Perumahan 2, seorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab. Okey. Dan kita lihat dulu kat sini, mengikut surat perkeliling ikhtisas bilangan 2 81 yang bertarikh 12 September 1991 pula, semua pegawai perkhidmatan pendidikan, kaki tangan sekolah dan para pelajar dikehendaki berada di sekolah sekurang-kurangnya 5 minit sebelum sekolah bermula. Okey. Justru itu, jelaslah guru sememangnya terikat dengan peraturan tersebut dan isu ini dipandang serius oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Dan guru tersebut telah dikenakan tindakan kerana gagal mengemukakan representasi penafian secara bertulis dan perbuatan dia ini telah mencemarkan nama baik profesi perguruan. Dan pelbagai kesalahan juga akan berlaku jika guru melakukan perkara inilah. Contohnya, murid akan tercicir pelajaran misalnya jika guru masuk lambat ke kelas. Dan mungkin setelah habis ada murid akan tercicir. Dan pengajaran pun mungkin akan cepat dan banyak isu mungkin tak dapat diterangkan dengan padat dan jelas. Okey, macam itulah kurangnya. Okey, dan akan berlaku tambahan beban kerja kepada rakan sejawat kerana guru ini tiada ketika masa bekerja contohnya, menyebabkan terdapat guru-guru lain
yang perlu menggantikan tugasnya. Sedangkan seperti kita ketahui, bidang tugas guru ini semakin banyak. Tidaklah hanya mengajar dalam kelas semata-mata, tapi banyak tugas luaran di lain. Okay? Tugas pengurusan luar. Okay. Sangat hebat ya kalian para guru sekarang ya. Okay. Seterusnya kita terus kepada cara penyelesaian lah. Antara cadangan dan solusi lah untuk penyelesaian masalah ini. Tidak menantikan semua perkara bermula dengan guru itu yang saya telah sebutkan awal tadi. Seorang guru peka dan meneliti setiap akta dan peraturan yang ditetapkan dan wajar dijadikan panduan sebaiknya. Yang kedua, para guru disarankan menyertai berbagai seminar yang berkaitan dengan kursus dalam perkhidmatan yang dapat membina jati diri dan meningkatkan prestasi kerjaya seorang guru. Dan untuk kursus dan perkhidmatan yang ini sangat banyak sekarang ya, sangat mudah untuk didapati. Dengan sistem dengan aturan talian kan, di mana saja, di mana ketika mana, di mana jua, ketik bila sahaja semua boleh. Okay. Jadi kesimpulannya kita dah sampai ke penghujung lah. Tengok pada jadi kesimpulannya adalah guru perlu menyedari tanggungjawab dan menjaga. Ini adalah menjaga integriti etika, ini adalah satu tanggungjawab dia. Etika, okey. Menjaga integriti etika keguruan ini demi terus memartabatkan profesi dunia pendidikan supaya terus dipandang tinggi di mata masyarakat. Kita kalau tengok sekarang banyak cadangan lah, kritikan lah yang kadang tak logik kepada profesi guru ini. Jadi memang tanggungjawab kita lah untuk kembali membersihkan profesi ini supaya dipandang tinggi oleh masyarakat. Jika guru sendiri yang terus melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, yang mencemarkan profesi ini, maka salah siapakah jika profesi ini dikritik, dipandang rendah? Salah siapakah? Persoalan lah. Okay, boleh fikir. Alhamdulillah. Okay, seterusnya, perlu diingati pelbagai usaha yang dijalankan demi kecemerlangan dunia pendidikan ini akan sia-sia jika guru tidak bersama-sama memberi tenaga dalam mencapai agenda melahirkan generasi yang mampu memberi sumbangan pada negara tercipta ini pada masa akan datang. Okey. Oleh itu, semoga perbincangan kita pada hari ini dapat membuka minda para guru sedikit sebanyak dalam menghadapi cabaran dalam profesi ini. Marilah kita sama-sama refleksi diri kita dan sentiasa berhati-hati dalam setiap tindak tanduk kita supaya sentiasa sesuai dengan profesi keguruan yang kita cintai ini. Semoga segala jasa, usaha dan bakti para guru mendidik anak bangsa tanpa jemu dan tidak mengenal kepentingan lelah ini mendapat ganjaran terbaik di sana nanti, insya-Allah. Saya mohon maaf sebelum berundur diri, saya mohon maaf jika ada tersilap kata, tersalah tingkah, tersilap bicara dan sebagainya. Semua kelemahan adalah daripada diri saya. Okay. Akhir kata, terimalah sebuah serangkap pantun. Orang haji dari Jeddah, buah kurma berlambak-lambak. Pekerjaan guru bukanlah mudah, bagai kerja menolak ombak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.